Manjada wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Siapa berusaha lebih, dia dapat lebih. Siapa yang tak berusaha, kekal tak berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya. Segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah banyak melimpahkan ya rahmatnya kepada kita semua. Allah banyak melimpahkan rezekinya ya kepada kita semua, dan juga Allah banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Dan bukan itu saja, rezekinya dilimpahkan kepada seluruh ya makhluk yang diciptakannya. Dan seperti biasa, jangan lupa setiap hari, terutama hari Jumaat, kita perbanyakkan selawat kita dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di Atamat ya, seperti biasa mendoakan ya agar kita dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat juga, dan diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya memulakan FBLF saya kongsikan dulu beberapa tajuk perkongsian saya untuk hari ini. Dan sebelum tu jangan lupalah ya, tuan-tuan puan-puan yang mengikuti FBLF ni, jangan lupa kongsikan juga ya kepada kawan-kawan di luar sana, saudara mara di luar sana, di dalam followers kita. Moga-moga mereka juga ya mendapat ilmu, dan moga-moga ilmu tu bermanfaat dan kita boleh kongsi sama-sama. Dan asbab perkongsian tu mudah-mudahan Allah bukakan lagi pintu rezeki kita yang lain insya-Allah. Sebab kita dalam grup komuniti Islam ni, kita ada konsep bantu membantu antara satu sama lain ya. Dan juga moga-moga asbab kita bantu membantu sama lain ni, kita mendapat pahala ya di sisi Allah SWT, dan moga-moga pahala tu yang penting berpanjangan sampai hari kiamat ya. Okey, baik. Dan seperti biasa, iaitu tajuk utama kami ataupun FB Live untuk hari ini ialah
Seperti biasa, sebelum saya meneruskan Abilah saya, kepada tuan-tuan dan puan yang baru mengikuti Abilah ni, belum kenal siapa saya ingin kenalkan dululah diri saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada Perniagaan Air Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, ya, yang mana salah satu produk yang kita ingin bantu tuan-tuan perempuan di luar sana berkenaan dengan kesihatan ialah ini, produk kesihatan Pati Ajwa. Okay, produk kesihatan kurma Ajwa. Dan ini adalah packaging dia, kotak dia, dan dia ada sijil mesti, iaitu sijil yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di bahagian kualiti dan keselamatan pemakanan, ya. Dan juga sijil GMP lah, sijil perkilangan, ya, yang diluluskan. Dan juga ini tadi kotak ni, dan ini dah merupakan dia punya botol dia, ya, botol kaca tak buka lagi, ya, dia seal tak buka lagi, botol keras, dan ini adalah kurma dia, sangat pekat, tak ada bahan campuran, semata-mata kurma, pati kurma. Okey, baik. Dan apabila ditanya saya testimoni tentang saya, kenapa saya gunakan saya amal satu produk yang kita amalkan setiap hari, kurma ni ialah macam saya, kadang-kadang kita kalau bekerja dalam jangka masa yang panjang, kadang-kadang kita rasa cepat penat, kita rasa mental kita rasa penat, exhausted, tak bertenaga, tak berenergi lah kan. Tapi bila kita ambil kurma ni, alhamdulillah, dia punya, kita rasa kita punya keadaan badan kita dapat rasa lah, pertama ringan, bila kita bangun sepagi kita ringan, kita rasa bertenaga, kita tak rasa penat. Dan juga kita punya sistem perlawasan pun kadang-kadang bila kita, kata orang, dia terganggu kadang-kadang, bila kerja berat, kita kerja banyak, kita punya stres terganggu, menyebabkan kita perlawasan kita tak baik. Jadi bila kita amalkan ni, insyaAllah antaranya ialah dia memudahkan kita untuk melawas, insyaAllah. Dan bila kita dah bersihkan kita punya sistem badan, pencernaan kita atau kita punya usus tu, insyaAllah kita rasa sihat lah, insyaAllah. Boleh? Okey, baik. Dan kepakaran kami ialah membantu, tuan-tuan perempuan di luar sana, tak kira lah, daripada muda sampai ke keluarga emas yang berimpian ataupun yang bercita-cita yang nak dibantu untuk kekal sihat, ataupun yang ingin memperbaiki kesihatan diri, ataupun ingin sentiasa sihat, agar bila sihat ni kita dapat menambahkan lagi amal ibadah kita dapat beraktiviti bersama keluarga. Al-maklumlah dah boleh keluar entah negeri sekarang ni, dan juga kita juga boleh bantu, hubungan kita dengan manusia, kita boleh bantu juga orang lain di luar sana. Boleh. Dan juga secara tak langsung nanti bila kita guna, kita akan rasa dalam jiwa kita kecintaan kita lagi kepada Rasulullah SAW atas anugerah, salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah dan umat Rasulullah, iaitu Ajwa tadi, kurma Ajwa, yang mana untuk berumah tuan-tuan puan, kurma Ajwa ni satu-satunya kurma yang ada hadis, kurma lain tak ada. Yang kurma Ajwa ni ada hadis, dia ada khasiat ni dah. Dan juga di samping tu kita akan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, salah satu nikmat yang diberikan untuk kita. Boleh? Okey. Dan bagaimana kami buat bantu tuan-tuan perempuan di luar sana ialah dengan melalui produk tadi. Kita bantu dua. Pertama, kepada mereka yang ingin menjaga kesihatan. Yang kedua ialah mereka yang ingin memperbaiki lagi, meningkatkan ekonomi mereka dengan memberi peluang perniagaan sama-sama naik. Boleh? Dan sekiranya tuan-tuan perempuan berminat nak tahu, jangan lupa PM kami, DM kami, link kita dah sediakan kat bawah ni, dan juga kita akan bagi infonya secara percuma je. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan kenal sesiapa kat luar sana, macam saudara mara ke, adik-beradik ke, kawan lama ke, kawan dalam grup ke, kan, WhatsApp group, Telegram group tu, dalam FB group yang ingin dibantu kesihatan mereka dengan cara tanpa melibatkan bahan-bahan kimia ni, terutamanya dalam masalah kolesterol, sharekan link ni atau video ni atau page kami atau group kami, dan insyaAllah kita akan kongsikan infonya secara percuma je. Boleh? Dan andai kata tuan-tuan perempuan nak berminat, nak kata orang
nak mencuba, jangan lupa kita ada buat tawaran istimewa. Apa tawaran tu? Antaranya saya cerita sikit lah, kita bagi potongan harga, kita bagi free postage, dan kita bagi buku hadiah, e-book percuma yang berkaitan tentang kesihatan. Kalau tuan-tuan nak tahu, PM kami, DM kami, kita akan tahu lah secara detailnya. Boleh? Okey, baik. Dan itu satu. Dan yang dan andai kata tuan-tuan perempuan juga ingin kata nak beli untuk nak sebagai hadiah ke apa pun tak ada masalah, boleh juga PM kami, DM kami, kita akan kongsikan juga info. Boleh? Okey, baik. Tanpa melengah masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu okey, baik. Sebelum saya teruskan kepada topik ni, saya nak kongsikan ataupun saya nak share berkenaan dengan definasi dululah apa itu niche market. Ini niche market ni dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Inggeris, dalam Malaysia niche market ni kira macam group lah, macam ni. Niche market ni dia macam adalah satu, kita boleh panggil dalam satu kaedah yang mana satu kumpulan pelanggan yang memerlukan satu produk saja atau servis yang tertentu. Dan juga pentingnya niche market ni yang kita kena ada sebelum kita nak buat bisnes utamanya ialah bila kita tahu kita punya niche market ni, group market kita ni, ataupun sasaran market kita atau target market kita ni, kita boleh kenal pasti pasaran kita dengan lebih baik, dengan lebih khusus. Maknanya macam ni, bukan katakan kita keluarkan produk lah, tak kira apa yang produk. Kita jangan ingat semua orang adalah klien kita, tak. Kadang-kadang kan, isunya kadang-kadang, even kadang kita punya adik-beradik, ataupun kita punya saudara mara ke, kita punya biras ke, kita punya family ke, ataupun jiran, bukan semua tu kita punya market kadang-kadang. Kita jangan ingat, lama aku ramai orang follower aku dalam page contoh, ataupun dalam YouTube kita, subscriber kita, ataupun dalam Twitter kita ke, atau TikTok kita. Bukan semua tu market kita. Dia jangan kita ingat begitu. Dia niche market ni dia lebih fokus. Contohnya macam ni. Katakanlah kita ambil satu contoh pengeluar baju kita panggil muslimah. Kita tahu pengeluar baju muslimah. Ada yang jenis baju muslimah ni ada macam-macam. Dia kita panggil kategori baju kurung, baju office, baju trend baru, moden dan sebagainya. Kita boleh kategorikan baju muslimah, jubah, ataupun kita panggil, kalau muslimah ni kita panggil more kepada jubah lah jubah jubah Arab ke, dia dah mula pecah-pecah dah. Dan juga kalau nak tahu niche market tu, dia secara general dia lah baju muslimah. Bila niche market tu ialah kita kecilkan lagi size market tu. Contohnya macam macam baju muslimah macam saya tadi, macam-macam jenis pilihan. Dan juga kemudian dari situ kita kecilkan lagi sampai kepada contoh baju muslimah yang plus size. Itu penting, plus size. Maknanya market dia dah kecil sangat. Orang yang ada size, jadi itulah dia punya niche market. Dari muslimah tadi general, kita kecilkan jadi plus size. Dan kadang-kadang daripada plus size tu kita kecilkan juga. Mungkin orang yang tak suka baju muslimah yang banyak sangat kita panggil dia punya kita panggil macam mana, fashion dia, ada yang tak suka banyak colour, ada yang suka colour hitam saja. Jadi kita fokuskan lagi. Jadi kalau group tu yang kita dapat kita fokuskan, dan itulah dia sebenarnya yang dinamakan niche market tadi. Dan juga mengapa kita yang buat bisnes ni perlu kita mempunyai niche market kita sendiri. Kenapa? Yang pertama ialah dia nak tunjukkan kepada orang ramai, pertamanya ialah tentang kita ni pakar dalam bisnes kita lah. Kita spesialis, macam doktor dia speciality dia katakan jantung, dia pakar tentang jantung saja. Kalau dia bahagian ONG, bab kelahiran, dia pakar kat situ.
Bukan makna dia tak pakai tempat lain, tapi dia lebih khusus di ilmu tu, fokus kat situ. Begitu kat kalau kita bisnes, katakan tadi baju kurung yang plus size. Jadi itulah kepakaran kita. Macam dan kami kita produk kesihatan Parti Ajwa dalam bentuk liquid cair. Jadi kepakaran kita ni ke situlah, kita produk kesihatan, dan niche market kita ialah uh, kita nak bantu orang yang ada masalah kolesterol ni tadi. Kolesterol tinggi ke, ataupun memang ada kolesterol ke, yang mana kita tahu bila ada masalah kolesterol ni, dia macam-macam penyakit kronik yang boleh datang. Dia satu dia akan datang. Mula bersatu, dia akan jadi 3-4 berantai. Boleh penyakit kronik ni. Berpunca dari kolesterol saja. Okey, baik. Mungkin itulah yang dinamakan niche market tadi. Uh, dan juga kita hanya perlu, katakan kita banyak produk, kita hanya kena perlu fokus satu produk dulu. Satu produk yang mana kita boleh cuba dalam, bila kita ada satu produk, kita kena gunakan pelbagai kaedah yang sesuai, yang kita nak tahu baik buruk produk ni dengan lebih mendalam. Itu sebenarnya bila kita nak kita pakar ni, maknanya kita ada banyak produk, kita kena ambil satu produk, dan produk tu kita kena kata orang, kita kupas dia, kebaikan dia, keburukan dia dengan cara lebih mendalam lah. Dan juga bila kita dah jadi pakar dalam satu bisnes tu, kita tak perlu lagi memikirkan strategi perniagaan yang terlalu rumit lah. Maksudnya macam tadi kita ada satu produk saja, kita fokus satu je, strategi pemasaran, strategi marketing, strategi kempen dan sebagainya. Kalau kita ada banyak barang, difficult juga kita nak buat seorang, walaupun kita ada staff, kadang difficult juga nak fokus ke mana. Jadi dia ada cara sebenarnya, tapi kalau kita yang baru-baru ni, kita akan mungkin kita akan menemui jalan buntu lah biasanya. Kajian yang dapat itu dia akan start. Dan juga dari situ tadi, kalau kita dah fokus satu barang, kita dah kata orang, kita dah mendalami dia, kita dah buat kajian, dan kita dah buat marketing, kita boleh menguasai pasaran produk kita tu dengan niche market yang kita dapat buat target tadi. Macam contoh, kita dapat buat baju kurung yang plus size, jadi kita dapat fokus pula kepada orang yang plus size saja yang kita jual. Maksudnya orang yang bukan plus size, yang slim ni, dia bukan market kita lah. Macam tu. Boleh? Dan juga itu satu. Yang kedua ialah bila kita tahu kita punya niche market ni, kita mudah sangat dikenali. Dan kajian mendapati tak ramai peniaga, sama ini kajian dalam negara ke luar negara, dia kata tak ramai peniaga yang boleh jadi pakar dalam bisnesnya. Dia jual banyak barang, dan juga dia kata bila dah jadi pakar ni, sebenarnya semua orang akan tahu tentang reputasi brand kita, ataupun kita punya kepakaran tu lah. Contoh macam ni, macam tajuk kedua ni, iaitu mudah dikenali. Kita contoh macam kita ambil Milo. Milo, kalau kita tahu Milo ni asalnya daripada dulu sampailah sekarang, dia fokus Milo saja. Walaupun sekarang dah variety lah, 3+1, Milo itu, Milo ini kan, tapi yang saya nak masukkan, masa mula-mula dia bermula tu, Milo tu satu saja, satu produk dia fokus. Begitu juga ubat gigi Colgate kan, dia ada satu produk dan dia fokus, dan mana-mana kempen orang dah mudah kenal lah. Macam Milo tadi, orang dah mula kenal. Macam Colgate, orang dah mula start kenal. Sekarang ni dah macam flavor, dah macam jenis keluaran ubat gigi, dia punya brush gigi pun ada. Tapi sekarang ni nak menunjukkan dulu, bila kita fokus satu produk, satu niche market, dan orang niche market tu dah mula kenal kita lah, dan dia akan merebar sikit-sikit, dia akan merebar, dia akan berkembang market tu. Dan juga dan silap-silap kalau kita fokus benda ni, mungkin kita akan dipanggil penyisian TV ke, ataupun di Temu Ramah ke, dari Surat Khabar ke, atau majalah usahawan dan sebagainya. Dan kerana bila orang dah kenal, lapisan masyarakat dah start kenal, dia senang lah kita nak buat publicity tu. Dan juga saya dia cakap pasal publicity tu, saya ada kongsikan dalam satu video saya, penting tak pentingnya publicity tu lah. Dan saya ceritakan sikit lah, bila publicity ni nak dapat, bukan ada cara. Perasan tak tuan-tuan perasan tak, kalau dekat majalah ke ataupun dekat akhbar, penulis tu atau wartawan tu akan letak dia punya email. Kenapa dia letak email kat tu? Cuba fikir agak-agak. Katakanlah kita kongsikan kita punya artikel tu dalam email saja, kita post.
Mana tahu kan kalau dia rezeki dan kebetulan wartawan ni tak ada idea nak kata nak menulis dalam khabar ke, mungkin dia kata baca dekat email dia dan dia, mungkin penulisan kita dalam dalam apa yang kita email tu menarik perhatian dia, dia akan panggil kita dan dia akan menulis. Dia akan jadi publicity lah, maknanya kita dapat publicity dan dia pun dapat apa idea untuk menulis. Dan secara langsung tadi macam saya tadi, kita akan mudah dikenali lagi. Boleh? Itu pentingnya niche market tadi lah. Okay, baik. Yang ketiga adalah kita mudah dapat pelanggan sebenarnya bila kita niche market. Nampak macam kecil pasal macam saya cakap awal tadi, kita ingatkan produk kita ni semua orang boleh beli, semua orang boleh guna. Jadi kita ingat market besar sebenarnya. Tapi sebenarnya bila kita niche-kan, kita narrowkan, kita fokuskan market kita itu, sebenarnya kita akan mudah dapat pelanggan-pelanggan yang dalam niche market. Contoh macam ni. Macam baju tadi kan, plus size tadi, baju muslimah plus size. Jadi kita akan tarik orang macam ni je. Orang yang plus size ni akan automatic dia akan carilah, dia akan search mana-mana ke, dan dia akan jumpa kita dan dia akan terus datang kita. Maksudnya itulah market kita. Tak perlu kita kan bila dah tak perlu kita perni kepala. Bayangkan macam ni lah. Itu kali bayangkan dalam satu wilayah perniagaan satu kawasan ni jual macam-macam barang. Bisnes ada macam-macam, masa semua buat kempen situ ni di satu kawasan business center lah, business park ke. Jual macam-macam produk. Dan tiba-tiba ada satu kedai tu dia khusus jual barangan bayi. Barangan bayi. Agak-agak boleh popular tak? Agak-agak cuba fikirkan. Dalam banyak-banyak kedai, supermarket itu, tiba ada satu kedai tu dia fokus pada barangan bayi. Macam-macam jenis dalam barang bayi tak. Dia fokus satu produk. Yang satu kata niche market. Kemungkinan besar ni pada pengalaman sama, benda tu boleh menjadilah. Maknanya dia akan tarik orang-orang yang ingin membeli barang-barang bayi sahaja. Dan macam-macam pula kita sediakan dalam tu kan. Macam di tempat saya ni, masa ada business park dulu, kawasan kita panggil pusat perdagangan lah. Dia menjual barang bayi. Saya tak tahu brand dia, tapi kalau saya tahu memang dia popular lah. Dia dah banyak ada rangkaian dia di Indonesia. Dia dulu dia kata dia buka di situ. Saya perhatikan dia macam kata orang pada first round berniaga tu tak berapa ramai. Pasal apa? Mungkin orang belum mengenal lah. Dia dekat main road. Dan sekarang ni boleh dikatakan bila dah COVID dibuka semula, dan sebelum COVID pun ramai orang datang ke tempat tu. Semata nak pergi barang bayi saja. Bayangkan dia dapat tarik macam saya kata tadi. Poin kedua tu, dia dikenali. Yang ketiga lah dia mudah mendapat pelanggan dan ditarik orang-orang yang seakan itu, dan itu yang dinamakan niche market tadi. Dia boleh fokus kepada produk dia tadi. Dan dia akan mudah lagi dapat pelanggan baru lah. Dan tak langsung brand itu akan naik. Orang akan kenal brand tu. Okay, nak barang bayi, carilah brand ni. Jadi orang akan carilah, orang rasa search kat Google ke macam mana ke. Boleh? Okey, baik. Dan yang terakhir ialah bila kita ada niche market ni, dia ada satu ruang untuk kita kembangkan bisnes kita. Macam ni kita sebenarnya tak perlu risau tentang bila kita ada niche market, kita tak perlu risau tentang untung rugi bisnes kita tu lah kepada mereka yang ada tu produk ni. Kenapa? Bila kita fokus tu, kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat kempen itu, kita boleh buat kita boleh rancang strategi pemasaran, perancangan, plan pemasaran dan semua untuk menarik produk kita tu. Kalau kita bayangkan, kalau kita banyak produk, kita sebenarnya bukan kata untuk fasa baru-baru bisnes ni, sebenarnya dia setiap produk tu kita kena tengok kos dia, jualan dia. Jadi macam mana saya kata, dia ada cara dia sebenarnya. Bila kita dah grow betul-betul, macam Milo kan, dia dah grow betul-betul, boleh dia keluarkan produk-produk yang seangkatan dengan dia. Begitu juga yang ni. Jadi kalau kita dalam fasa-fasa baru ni, kita fokus satu produk tu, jadi kita punya untung rugi tu, jualan produk kita dan strategi masa semua kita boleh fokuskan. Dia tak ada complicate. Macam tu. Boleh? Okey, baik. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang fikir benda ni, perkongsian ni bermanfaat, ada kata dapat ilmu yang bermanfaat yang ingin rasa-rasa nak dikongsikan kepada kawan-kawan di luar sana, jangan lupa kongsikan, insyaAllah. Dan juga anda kata tuan-tuan ingin kongsikan ilmu, pengalaman dengan tajuk hari ini, jangan lupa
kongsi di bahagian komen di bawah. Kita sama-sama baca dan juga semoga kita mendapat ilmu juga daripada perkongsian tadi. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua. Yang kedua iaitu berkenaan dengan um,
Okey, baik, itu tadi perkongsian saya berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama kami. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kajian saintifik rumah yang itu tadi berkenaan dengan perkongsian saya berkenaan dengan kajian saintifik tentang rumah, yang mana artikel ni ditulis di luar negara sana. Dan untuk orang perempuan, bukan di Amerika saja sebenarnya, kajian ini telah dijalankan banyak negara dah, daripada Europe sana, ataupun daripada UK sendiri, ke daripada Timur Tengah sendiri, di Arab Saudi sana, ataupun di Australia, New Zealand. Merata-rata sebenarnya kajian sebenarnya mereka dah buat tentang rumah ni. Dan juga memang terbukti kajian tu banyak mendatangkan hasiat. Bukan kaling-kaling lah. Boleh-boleh? Okey, baik. Saya teruskan perkongsian saya yang terakhir untuk hari ini, iaitu pesanan untuk diri saya dan juga pesanan untuk tuan-tuan di luar sana dan keluarga, iaitu saja saya rasa perkongsian yang terakhir saya, pesanan COVID-19 daripada Majlis Kesihatan Negara untuk kata orang peringatan kita bersama-sama. Dan juga moga kalau kita sentiasa beringat ni, kita sentiasa berwaspada, kita sentiasa berhati-hati, insya-Allah
Moga-moga kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni bersama-sama, dan moga-moga kita boleh beraktiviti secara seperti biasa, seperti sedia kala, insya-Allah. Boleh? Okey, baik, itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Seperti biasalah, sebelum saya mengakhiri episod saya ini, saya ingin berpesan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, ialah marilah kita bersama-sama kita tingkatkan kesihatan dengan kita menjaga diri kita, dengan kita mengamalkan pemakanan sehat, suplemen yang sehat, dan juga untuk diri kita, keluarga kita, dan juga jiran tetangga kita, sampai kita menjaga juga SOP COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga di samping kita berusaha pakai double face mask semua tu, jangan lupa kita berdoa dan juga kita bertawakal. Moga-moga kita mohon kepada Allah SWT memberi kita kekuatan untuk kita mengharungi, bukan kekuatan luaran saja, dalaman juga perlu, untuk kita mengharungi ujian ni ataupun musibah ni, dugaan ni, bersama-sama lah. Dan juga jangan lupa juga kepada Allah lah kita berserah. Boleh? Okey, baik, itu saja yang saya kongsikan untuk hari ini. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti bilah ni, jangan lupa boleh upkan ataupun boleh tengok semula nanti tajuk-tajuk yang kita kongsikan, tajuk-tajuk menarik. Dan juga kepada tuan-tuan perempuan yang masih lagi mengikuti ebilah saya ini secara konsisten dan juga committed, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa kongsikan juga kepada orang-orang lain di luar sana sekiranya tuan-tuan rasa benda ni bermanfaat. Dan juga insyaAllah kita jumpa lagi besok pada waktu yang sama, insyaAllah, dengan topik yang lebih menarik. Dan saya akhiri ebilah saya ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan prinsip penjagaan kami. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit kronik. Produk kesihatan Ajwa ataupun produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insyaAllah.